Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun az-zuhud situ. Az-zuhud. Zuhud yang panggil sifat. Az-zuhdu. Ya. Ada pun tuan orang yang bersifat dengan zuhud dipanggil zahid. Ya. Zahid itu orang. Sifat dia adalah az-zuhdu. Maka ia ibarat daripada meninggal akan dunia, melainkan kadar yang tiada dapat tiada daripadanya. Inilah pada yang sekurang-kurang pangkat zahid, pangkat orang yang bersifat dengan zuhud. Zuhud maknanya ma fi qalbi ghairullah, itu paling tinggi. Tak ada dalam kalbi dia melainkan Tuhan ni. Itu zuhud yang paling tinggi. Dan zuhud ni meningkatkan ibadat, kualiti ibadat, kemuliaan dari Allah didapat banyak dah. Sehingga percikan ilmu laduni boleh dapat. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Barang siapa yang bersifat dengan zuhud, mana tawar hati dia dengan makhluk, manis hati dia dengan Tuhan, terang pandangan dia dengan Tuhan, ya, tertutup dia tak melayan pandangan dengan makhluk, tumpul hati dengan makhluk, itu mana az-zuhdu. Banyak lagi tafsiran ulama begitu, ya. Man zahada fid dunya, Rasulullah menyatakan barang siapa yang kalbi dia, sebab sifat kalbi semua ni hati ni, bukan tangan kaki, sifat ni hati dia, ya. Barang siapa yang kalbi hati dia zuhud, ada sifat zuhud, maka allamahullahu bila ta'allumin, Allah Ta'ala mengajar dia direct terus. Dia dapat, dia panggil ilmu ilham Rabbani, atau dia panggil laduni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tapi nak dapat tu kena apa tuan? Dapat zuhud. Sebab terkandung dalam makna zuhud, dia ada pun tuan, bila tawar hati dengan makhluk, bermakna sebaliknya. Apa sebaliknya? Hati dia asyik dengan Allah Ta'ala. Bila dia asyik dengan Allah Ta'ala, bila dapat kemanisan zikir. Dan bila dapat kemanisan zikir, bila istighal, susunan dia istighal, kemudian lazzah, kemudian ishkun, kemudian barulah rufi al-hijab, ya, itu susunan dia. Bila dia banyak melakukan zikrullah dengan betul-betul cara dia, dengan khusyuk tepat, maka dia akan dapat satu kurniaan awal, iaitulah dipanggil apa? Lazzatu zik, kemanisan di Tuhan bagi. Lepas tu kita berzikir sampai manis. Kalau kita berzikir tak manis, menangis dengan Tuhan. Ya Allah, kenapalah kerasnya hatiku ya Allah, sampai tak rasa, maknanya tidak dapat tangisan dalam mengingati Engkau. Minta dengan Tuhan, ya. Berdapat lazat. Bila dia dapat lazat dalam mengingati Allah SWT, maka Tuhan akan tambah lagi satu al-ishq. Asyaqani fa'asyiktuhu. Asyik tu, mana dia asyik aku asyik, mana aku membalas keasyikan dia. Hati daripada sedar dia mula asyik, rindu. Bila dia ada rindu, ketiga itu apa? Rufi al-hijab, aku angkat hijab. Ini dapat benda ni kan. Bila dia angkat hijab, sirtu mu'alliman, jadilah aku mu'allim, mengajar. Ni dia ilmu laduni dapat, ya, dengan apa dia, antara dia az-zuhdu, ya. Itu dia. Kemudian qimah, harga lah kan. Badan hikam Ibn Atta disebut apa? Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasural amal baraza min qalbin ragibin. Tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin orang yang zuhud, ya. Orang zuhud tadi kata misal dia semayang 2 rakaat. Kita pula yang tak ada zuhud ni, hati dengan dunia banyak tu, semayang 100 rakaat tak sama. Kita angkat dia takbir semayang 4 rakaat, 4 pasal malam dia pergi kan, 4 pasal raya dia pergi, 4 negeri dia pergi. Dia buat kerja lah, dia bertukang lah, dia duduk dapur siang ikan, semua masuk dan semayang. Orang zuhud tak ada kan, dia angkat takbir tu, mi'raj qalbi ke Tuhan. Dia mengalami tauhidul asma, tauhidul af'a, tauhidul sifat, dia belazat dengan Tuhan. Itu orang zuhud, ya. Sebab kualiti amal, sebab dalam kalbi dia apa? Tak ada melainkan dia dengan Tuhan. Sebab tu barang yang ada kalbi, dia akan terbuka dalam semayang kan. Kalau dalam dunia, dalam macam-macam, dalam kalbi dia kan, kena semayang dia keluar, Allahu Akbar, pum, kita katun pun keluar macam-macam. Ya, tuan. Sebab tu kalbi sentiasa dengan dia, bahawa dia tarik yang kata takbir, dia tarik ke atas. Ada pun bagi yang setinggi-tinggi pangkatnya, maka dia meninggal akan barang yang lain dari Allah tu. Tadi zuhud zahir, zuhud dari segi zahir, maknanya segi pakaian dia, segi makanan dia, segi rumah tangga, sebab dia ambil sekadar hajat. Zuhud yang zahir, ya, sebab dia nak melambang batin. Ada pun zuhud yang tinggi, zuhud batin. Ma fi qalbi ghairu, tu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan begitu yang lain, tak ada dalam kalbi dia malingkan Tuhan. Tu maksud dia.
Maka iaitulah apa? Yang meninggal, iaitu yang meninggal akan barang yang lain dari Allah, apa? Makhluk Ta'ala, dan berpaling ia daripada bil kulliyah, mana secara keseluruhan, pada zahir dan batin. Itu panggil zuhud yang sebenarnya, mana hati dia sudah tawar dengan makhluk. Sebab apa tawar dengan makhluk? Sebab dia sudah diberikan kemanisan dengan Tuhan. Orang yang tak dapat manis dengan Tuhan, ya, dia dapat manis dengan makhluk. Itu dua kan. Dia dapat manis dengan makhluk, dia tawar, tak nampak jalan Tuhan. Kalau dapat manis dengan Tuhan, dia takkan paling tempat lain. Dia dua benda tu tak lebih himpun. Ya. Badan hikam dia ada 4 kaifa yang masyhur. Pertama dia panggil kaifa yashku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak bercahaya sedangkan rupa makhluk terlekat dalam kalbi kamu. Hubud dunia, hubul mal, macam-macam kasih. Ya, jadi dua-dua tu bertentangan. Mudadun dia bertentangan. Mana nak dapat dia bertuan kena buang benda tu. Dua. Yang kedua, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Macam mana kalbi kamu nak berjalan ke Tuhan sedang kamu diikat oleh syahwat nafsu. Nak berjalan Tuhan, nak bangun malam, nafsu kata tidur lagi. Orang belum bangun. Dia bangun pukul 4 tidur. Kau awal nak bangun kata. Orang tidur lagi. Siapa yang tidur? Ya, patutnya kita bangun pukul 4 ingat para awliya ada yang tak tidur. Kita buka mata pukul 4, ada saat tu orang sedang berlazat dengan Tuhannya. Kena ingat macam tu. Ini dia ingat ni orang lain semua tidur, orang kat rumah dia tidur. Itu dia bayar nak bangun kan, dia pandang orang lain tidur. Syaitan pula bisik kat telinga, lailun tawil, malam panjang lagi, tidur je lah dia kan. Tu. Kita kalau bangun tu buka mata tuan, kena perasan di saat ini banyak orang sedang berlazat dengan Tuhan. Kenapa kau tidur lagi? Tak malu? Kena macam tu. Ya. Kadang teruk sangat orang terakhir, ni belum bang, buat terakhir. Kalau orang bang pula belum kamat, tu babas tu pun. Itu anyut tu. Allah Karim. Dan setengah daripada maknanya iaitu meninggalkan akan tamak barang yang di dalam tangan manusia. Ya, dalam tangan manusia kita jangan ada cita-cita hasrat untuk mengharap orang beri ke apa. Itu jangan, pantang tu, buang. Itu kemuliaan ada di situ. Atani Jibril faqal isya Muhammad fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqatuh wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wastighna'uhu anin nas. Itu dia. Satu hari Jibril datang berjumpa Rasulullah SAW. Jibril kata, ya Muhammad, hiduplah macam mana kau nak gayakan hidup, tapi ingat kamu akan mati. Bermakna kehidupan kita mesti dia motivasikan dengan kematian. Kita nak buat benda ni, kalau hajar sampai selamat tak? Selamat, okey, jalan terus. Kalau nak buat benda ni, kalau malaikat mau datang, ini bahaya ni, ini kita dalam keadaan apa, tak elok ni kan, sila berhenti. Itu kena motivasikan dengan zikrul maut. Satu. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Ketahuilah bahawasanya kemuliaan yang ada pada orang mukmin, dia bangun pada waktu malam. Mulialah ia. Kalau tak bangun, lawan mulia pun kan. Jawab sendiri. Nak kemuliaan kena qiyam bangun. Paling tidak pun 2 rakaat bangun. Ya, 2. Yang ketiga dia kata apa tadi? Istighna'u anin nas. Terkaya hati dia daripada manusia. Mana hati dia tak ada hajat langsung sangkut berharap pada pemberian orang tak. Dia berharap terus kepada Ta'ala. Atau kalbi yang cantik. Itulah anak didik Rasulullah SAW yang ditunjukkan dalam hijrah. Ya, 2 golongan muhajirin ansar. Muhajirin sanggup berkorban tinggal tanah air kerana bersama Rasulullah. Yang menyambut pula, Masya Allah, dia beri tuan-tuan, kalau ada bini 2 dia cerai 1, sanggup. Kalau ada tanah 10 ekar bagi 2. Kalau ada rumah ada pecah tu, kalau kita pergi sekarang orang lain kan ni. Orang Madinah dengan Mekah lain. Orang Mekah tak ada roh kasar kan. Kalau pergi Madinah nak jangan gaduh-gaduh minum teh dulu. Nak pergi kedai dia bagi teh dulu. Orang Madinah ni dia lembut. Jadi sampai peringkat di mana Nusrah, dia panggil golongan muhajirin ansar yang memberikan bantuan. Jadi bila mana orang ansar, ya, dia memberikan pengorbanan, sanggup dia beri apa saja, ya, maka anak didik Rasulullah yang dah didik di Mekah ni, para sahabat yang muhajirin, jiwa dia dengan Tuhan, dia tak ambil kan. Contohnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tokoh korporat besar kan. Ya, kalau arwah tunggu kita apa, Ustaz Auf kata, dia kalau meniaga Malaysia dia beli dia. Dia punya hebat perniagaan kan, ya. Jadi bila orang nak beri dia tak nak. Cuma dia kata, beri aku sedikit hutang dan tunjuk aku di mana pasar.
Ya, dia berniaga sekejap itu kan, naik. Itu maknanya. Mana jiwa dia apa? Bersih daripada mengharap. Sebab bila jiwa kita mengharap pada makhluk, didalai kat makhluk, dia sengit kiblat dengan Tuhan. Itu masalah dia. Ya. Saya kena seorang kat kampung dulu. Seorang wali. Saya jumpa seorang wali, kita pun biasalah kan, bagi hadiah, ambil sikit duit. Hadiah salam ni, salam ni. Kita nak, saya tak berhajat. Malu lagi tu. Padahal dia bawa sebatang kayu kan, belakang ada uncang, dia pukul macam tu air. Ya, kita bagi dia tak nak. Benda tu tak ada dalam kalbi dia. Ya, dia tak ingat. Padahal dia kalau tengok dia susah kan dah. Bagi dia kaya kan. Orang yang kaya apa makna kaya? Orang yang tidak berhajat, itu mungkin kaya. Kalau sifat tu masih nak itu fakir, itu miskin walaupun dia kaya. Ya, sebab kata laisal ghina angka satil arad walakin ghina ghinal qalb. Bukan kaya tu mengumpulkan harta benda yang banyak, bukan, tapi kaya hati. Mana hati dia dah blok, dia tak nak. Orang beri dia tak nak, tu kaya kan. Ya, itu maksudnya. Tapi dalam syariat kita, kalau orang beri dia suruh ambil. Ya, Rasulullah pernah beri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak nak ambil. Rasulullah kata ambil. Ya, kalau kau tak perlukan bagi orang lain pula. Sebab kau tak ambil kan takut orang kecil hati. Dan bang kita ambil apa? Kau ingat rezeki aku ni haram ke? Wah, dah yang cerita belakang. Kita ambil bagi kat orang lain kan. Semua jangan gantungkan hati dengan tu. Tambah-tambah kalau kita dah cukup, jangan minta. As-su'al fauqal hajah haram. Kita dah cukup, nafkah dah cukup, pergi minta lagi, tu haram kan. Tak dibenar dari syarak. Kita meminta dan kadang kita dah cukup. Kalau kita tak cukup tu lain. Dia tak ada makanan, dia tak ada, bukan terdesak, atau boleh minta sekadar hajat, dan kita wajib membantu dia. Macam di Palestin sekarang kan. Tu mana. Habis. Jadi meninggalkan tamak. Sebab tamak dia panggil dan biz, benih. Ya. Ma basakat agsanu zullin ila ala bizri tamain. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan ditumbuh daripada apa? Biji benih tamak. Ya, kehinaan itu ibarat sebuah batang pohon, benih dia apa? Tamak. Bila dia tamak dia habis kan. Ya, akhir sampai jadi kufur dengan sebab tamak. Siapa dia? Qarun. Sedangkan Qarun tu hafiz dan dia hafal Taurat. Panjang cerita dia habis. Dan dalil firman Ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Surah Taha ayat 131. Dan sesungguhnya maksudnya, jangan engkau panjang akan melihat dua mata engkau kepada barang yang kami beri bersedap-sedap dengan dia akan segala kafir. Orang kafir banyak dapat kan. Jangan kau jeling panjang-panjang, tak ada benda tu, semua mata'un qalil, benda yang sedikit. Ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Ya, la yaghurranna, jangan maknanya apa? Merasa kagum kamu oleh taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Orang kafir bawa barang daripada Syam, Yaman, bagi banyak, jangan tujuannya mencengang kagum kamu. Itu mata'un qalil. Quran dah jelaskan, mata benda yang sedikit. Ya. Jadi dunia kita pandang sedikit, jangan pandang banyak. Kalau nampak dia besar, dunia ambil dan kabir ma kabarallah, saghir ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Ta'ala, kecilkan apa yang dikecilkan oleh Ta'ala. Kalau nisbah dunia dengan akhirat, maka Tuhan besarkan apa dia sebut? Akhirat lebih besar. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat khair, lebih baik, wa abqa. Kalau nisbah maknanya makhluk dengan khalik, itu tak ada cerita lah. Memang dia terbesar, dia paling mulia kan, Khalik, pencipta. Maka hadap kepada benda yang yang besar maknanya. Beberapa bagai daripada perhiasan dunia dan keelokan supaya kami berfitnah dan kesusahan mereka itu pada akhirnya. Itu di antara apa? Dilarang kita pun bersifat dengan tamak. Jangan panjang jelingan sangat. Batu maknanya kejamkan mata kamu jelah. Pandang apa yang ada cukup. Batu anak murid Imam Syafi'i ketika menadah ilmu pada Imam Syafi'i, kawan-kawan sebaya dah banyak dah dapat dunia kan. Kalau kita mana balik kampung belajar, kawan dah pakai kereta, kawan dah pakai motor. Kawan sedang mengaji lagi. Imam Syafi'i kata apa? Pak Agumin absarakum. Kejamkanlah matamu. Maksud dia, buat tak pandang je lah. Fa innal ilma khairul mawahib. Ilmu yang kamu timur itu adalah pemberian yang maha besar, cukup besar daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ya. Habis.
Dan rezeki, bermula rezeki itu daripada Tuhan engkau, iaitulah terlebih baik daripada dan terlebih berkekalan ia. Dan satu lagi sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Artinya ada olehmu bahasa ini. Mana jadikan diri kamu tu maksud. Kun. Ya, di dalam dunia ini seolah-olah engkau itu orang yang berdagang negeri orang. Kita merantau di negeri orang lain. Pergi Kelantan, pergi Kedah, okay? Bagaimana Singapura, ke mana ikutlah. Atau seperti orang yang berjalan, mana orang musafir. Yang ni jangan engkau ambil daripada dunia melainkan kadar yang mencukupi bekal dalam berjalan juga, itu maksudnya. Ada kita tengok orang musafir dia bawa dengan tilam, toto, tongges, semua-semua ada kan? Mana ada? Dia buat ringkas je. Maka sekarang buat kad dia cocok kan? Ya, maknanya sekadar musafir, sesuai macam tu. Begitulah makna kita ambil dunia, sekadar lama kita di dunia. Kita cari akhirat, sekadar lama kita di akhirat. Itu maknanya faham dari situ. Ya. Kemudian dan ada pun as-sabr, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma asrafa wa asrafa. Fa inna khaira kullahu bi wa anta bina ra'ufur rahim. Allahumma salli islam wa mujahidin fi Palestin. Allahumma shil kafirin bil kafirin. Ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Yeah.